Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL. Semoga Datuk berada dalam keadaan sihat. Rakan-rakan guru CDL dan juga pengetua guru besar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hari ini merupakan minggu yang ke-67 CDL ke udara berkongsi idea bersama rakan-rakan pengetua guru besar, guru-guru dan mungkin juga kita hari ini ada rakan dari Indonesia dan Brunei. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa pada hari Jumaat kita sentiasa menanti-nantikan sesi perkongsian dari rakan-rakan kita dan terutama daripada Datuk untuk memberi kesegaran minda, menambah ilmu pengetahuan dan pastinya kita boleh kongsikan bersama rakan-rakan lain nanti. Jadi untuk tidak membuangkan masa yang sedikit dalam snippet reflect on ini, kita menjemput Datuk Dr. Mahinder untuk berkongsikan tajuk yang diberi nama kepentingan follow up and follow through but never steal the thunder. Never steal the thunder. Baik, untuk itu saya persilakan Datuk untuk meneruskan sesi. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina. Boleh dengar ke Dr. Zalina? Boleh Datuk, boleh. Okay, clear. Alright. Selamat sejahtera dan selamat petang ya kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Jumaat 2 hari bulan Disember. Kita sudah sampai ke penghujung. Kalau tak silap saya, hujung minggu depan akan sekolah bercuti. So this adalah sesi pertama dalam bulan Disember. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih adalah follow up and follow through, but never steal the thunder. Kalau anda lihat muka depan buku-buku yang saya pamerkan dalam slide pertama ini, the mentor leader, macam mana pemimpin ini, dia boleh bimbing individu atau rakan boleh membimbing rakan dengan follow up dan follow through. Dan dua perkara ini saya sentiasa mengutamakan masa saya menjalankan tugas juga. Saya sentiasa fikir bahawa saya buat follow up dan follow through dengan pegawai saya dan pegawai saya buat juga follow up dan follow through untuk apa jua program yang mereka mengendalikan. Tapi dalam semua ni, kita harus ingat bahawa staf kita yang melaksanakan program dan kita harus beri kredit, beri penghormatan kepada mereka supaya mereka dapat dia punya the gratitude daripada orang ramai kerana menjalankan sesuatu program. So jangan kita curi, never steal the thunder yang sepatutnya diterima oleh staff kita ke, rakan kita dan sebagainya, oleh kerana kita membantu dia. But we do not steal the thunder. We let that remain with let our friends atau rakan kita yang in charge untuk sesuatu program tu dapat dia punya gratitude, dapat dia punya penghormatannya. Next slide, please. So, what exactly is follow up? Very simple words. Kita selalu, you have to follow up. Anda kena follow up. Kita dengar istilah ini digunakan. Follow up sebenarnya adalah satu tindakan untuk memastikan hala tuju kerja dibuat seperti yang dimaksudkan. Atau kita juga dengan satu cara yang lain mengurus prestasi kerja yang kita agihkan kepada staf kita, kepada rakan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kejutan. Bila kita harapkan kerja itu dah siap dan rakan itu atau staf kita menyatakan bahawa dia tidak sempat nak siapkan atau dia menghadapi masalah. So we do not want surprises. Sememangnya akan nampak bila orang tu kata dia tak dapat buat, kekurangan pada pihak staf. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ia juga satu kekurangan dalam kalangan ketua atau rakan yang memimpin atau mentor atau coach kerana tidak sempat follow up.
Dan follow up ini bukan breathing over somebody's neck. Anda kena buat. Not that. Follow up ni ada struktur, ada cara dia. How we can follow up. And bagaimana kita boleh menyokong rakan kita. Next slide please. So, dalam follow up ni kita menetapkan sasaran dan objektif. Dalam persediaan kertas kerja program contohnya untuk kecemerlangan SPM. So, mungkin kita boleh beri 1 atau 3 minggu untuk buat persediaan tersebut. Umpamanya kalau seminggu lah, which is too short. Kalau saya, I believe you have to give a longer time. So katakan untuk contoh ini, hari Isnin kita beri tugasan itu. Hari Rabu kita teliti draft pertama yang telah disediakan oleh staf kita. Hari Khamis kita kemas kini draft. Dan hari 4 siap kertas kerja itu. So kita, it's two-way ya. Dia menunjukkan draft pada kita dan kita boleh bimbing dia untuk menyediakan draft dan sebagainya. So, perkara ini adalah amat penting dan ia merupakan satu jenis follow up dan follow through dan pada masa yang sama untuk memastikan persediaan itu dibuat. Next slide please. Bila kita menjalankan follow up atau tindakan susulan, umpamanya kita dah ada kertas kerja itu dan kita laksanakan projek kecemerlangan SPM. Jika projek atau program tidak berjalan dengan lancar, kita boleh buat review atau planning in action. So dalam planning in action ini, apa yang kita kenal pasti? Kita kenal pasti kekangan itu adakah kerana beban tugas, job overload bagi pegawai kita atau rakan atau staf kita, dan atau kurang maklumat, ataupun fikiran terbuntu, ya, kadang-kadang dia tak dapat melaksanakan. Kita beri sesuatu tugas tetapi dia ada mind block. Dia ada mind block itu. Dan yang kedua, kalau kita dah tahu apa kekangan dia, singkirkan kekangan. Bagaimana kita nak singkirkan kekangan? Kita boleh agih semula tugasan, kita dapatkan bantuan daripada rakan lain, adakan percambahan fikiran, brainstorming, sediakan bahan yang boleh membantu rakan kita atau staf kita. Dan untuk itu, kita boleh pastikan semula objektif dan timeline, jangka masa program. Mungkin kita tambah masa untuk kerja tersebut, libatkan rakan atau staf lain, atau panjangkan tempoh masa persiapan program. So these are the things we can do. Macam mana kita nak bimbing staf kita atau rakan kita untuk melaksanakan sesuatu daripada kertas cadangan dalam dan pelaksanaan program. So, this follow up dan follow through, saya selalu menyatakan kepada pegawai, giving a phone call, nak jemput penceramah itu, is follow up. Tetapi untuk memastikan kehadiran beliau, untuk memastikan butir-butir diberi pada beliau, that is the follow through. And memastikan bahawa dia akan hadir, bukan setakat kita hantar surat saja. Saya dah hantar surat untuk jemput penceramah. No, that is follow up. Tapi follow through dengan phone call. Follow through dengan apa nota yang perlu disediakan and segala-galanya. So follow up and follow through are very important dalam kita menjalankan sesuatu tugasan, kita mengagihkan tugasan, tetapi kita memastikan tugasan itu dijalankan dengan baik. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingatkan rakan kita atau staf kita bahawa this is not to control, bahawa saya, Dr. Zalina, Timbalan Pengarah JPWP, bila dia buat follow up, it's not to control atau nak micromanage, but to follow up so that orang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu program can get the best results. That is the role of the leader. That is the role of your mentor. That's the role of the coach. That's the role of rakan kita yang nak bantu kita. Dan kadang-kadang kita sendiri bersama dengan staff kita, tackle the problem together with Kasim, for example. I know you are anxious as I am to the project, but I want you to succeed. I want you to succeed secara ikhlas.
bukan untuk nak steal the thunder. Dan bila kita buat proses ini, 2-3 kali staff akan dapat keyakinan bahawa dia boleh buat secara sendiri dengan secara yang lebih baik, lebih terbeza, mengamalkan Kaizen, continuous improvement untuk projek dan program masa depan. Tetapi ingat, bila kita bantu seseorang, dia patutlah secara ikhlas, never steal the glory or thunder from your staff, from your colleague, or even from bosses. Kadang-kadang staff, remember, janganlah kita suka nak berdepan-depan walaupun kita ada di belakang sebagai penasihat dan sebagainya dalam bila menjalankan sesuatu program atau projek. For me, it is so important untuk staff kita dapat dia punya kredit, dapat dia punya gratitude. Let them. As a leader, you never put yourself in front all the time. And saya nak akhir dengan apa yang dikatakan oleh dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. Dia beri contoh sekumpulan kambing biri-biri dan seekor kambing biri-biri ada di depan dan gembalanya ada di belakang. Dan beliau buat analogi dalam buku itu, dia kata bahawa kepimpinan kadang-kala kita boleh rasa macam kambing biri-biri yang ada di depan sedang memimpin dan semua kambing-kambing lain sedang mengikut kambing tersebut. But actually no. Leadership can be yang gembala yang ada di belakang, tidak ada di depan, tak kelihatan pun kadang-kala, tapi sedang menyokong staff-staffnya dalam sesuatu tugasan. Dan dia adalah contoh yang paling baik kerana Nelson Mandela ada di Robben Island dalam penjara untuk 27 tahun. Tapi bila dibebaskan, kemudiannya dia boleh jadi Presiden Afrika Selatan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Bahawa remember, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk internet, termasuk daripada buku dan sebagainya. Tapi yang penting kita boleh juga dapat ilmu daripada intellectual discourse dengan rakan-rakan kita. Dan itu semua akan membantu kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Timbalan Pengarah JPWP KL, Dr. Zalina. Saya tak tahu macam mana dia boleh curi masa untuk berada bersama kita pada petang Jumaat ini. Kerana saya tahu kesibukan masa. So remember, follow up and follow through, but never steal the thunder from others. Right? Thank you. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat baik walaupun mengambil sedikit masa, tapi saya kira ini boleh memberi peringatan terutama kepada pemimpin-pemimpin sekolah yang ada bersama-sama kita, kerana pada saat ini kita dah ada 266 orang yang mengikuti siri ini, dan saya menganggap apa yang Datuk berikan itu sebuah ataupun refresh kepada semua, terutamanya saya juga, sebab follow up dan follow through itu sangat penting dalam suasana kerja seorang pemimpin. Dan Dr. Zalina, saya nak beritahu, Dr. Zalina, saya nak beritahu, walaupun dalam mesyuarat besar, betul, saya hadir sebagai pengarah, tapi ada mungkin timbalan ketua pengarah atau ketua pengarah pelajaran Malaysia, KPPM ada di situ. Kalau kerja itu dilaksanakan oleh staf saya akan sebut nama staf saya, tak kata, Datuk saya telah sediakan ni. No, ini staf saya telah sediakan and we had a meeting, kita bincang. Always give credit lah. Dengan betul. You have to remind yourself lah, macam Dr. Zalina kata, kita kena ingatkan, remind yourself, this is work done by your staff. Anda sebagai pemimpin, you macam contoh Nelson Mandela sebut tu, you are at the back giving them the guidance. Tanpa mereka kita tak boleh gerak, Datuk, sebab banyak benda yang kita kena buat. Kita seorang you cannot do everything alone, no way. Sangat betul. Saya bab tu memang
saya kira saya juga belajar mula mendekati staff dengan cuba menghubungkan repo yang baik dan kejelekitan supaya apa yang kita laksanakan kita mendapat sokongan dari mereka dan mereka mendapat sokongan dari kita juga. Jadi kita boleh work together tu lebih cepat dan lebih bermakna. Saya sangat yakin apa yang Datuk cakap tadi, kalau kita follow up, kita tak follow through, cycle itu tak selesai, kan? Dan kita rasa macam kita buat tapi nanti kita tak nampak apa outcome-nya. Mungkin ada output tapi outcome-nya tak nampak, ataupun outcome itu secara tak langsung saja sebenarnya berlaku tapi kita tak realise, sedangkan kita perlukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Terima kasih Datuk. Ada rakan kita bagi, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, then go together. Something, that's a saying, ya. Ya, betul-betul. Memang itu biasa kita dengar dan itu salah satu frasa yang sangat baiklah kalau kita boleh sentiasa ingat dan kita apply dalam urusan kita bekerja seharian. Ya. Baik, terima kasih sekali Datuk atas perkongsian kita pada hari ini. Minggu depan, minggu kedua dalam bulan 12, kita masih ada 3 sesi lagi sebelum mengakhiri tahun 2022. Kita akan berakhir tahun 2022 pada hari Jumaat. Hari yang terakhir itu ialah pada 31 Disember. Apa-apa pun saya doakan Datuk terus sihat dan boleh memberikan lagi pandangan dan idea perkongsian ilmu kepada rakan-rakan dan kepada saya juga. Hari ini saya dapat curi masa kerana saya minta kebenaran pengarah kerana sesi pada hari ini ada perkongsian saya bersama-sama rakannya lagi, Puan Ong. Seperti biasa. Baik, terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi minggu depan. Moga pertemuan-pertemuan kita pada masa akan datang akan memberikan lagi kesegaran kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran kita. Kita semua belajar, Dr. Zalina. Saya pun masih lagi belajar. Betul sangat-sangat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan sesi kita pada hari ini dengan hands-on online session. Ini ialah minggu yang ke-67 dan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan rakan saya, rakan yang bersama-sama kita panggil BFF biasanya, dan sesi kita hari ini sebenarnya santai saja. Namun saya mengharapkan sesi ini memberi makna yang besar kepada rakan-rakan guru terutamanya di Kuala Lumpur ini. Baik, seperti yang saya nyatakan, inilah siri yang ke-67 dan pada hari ini merupakan hari yang bertuah pada saya juga kerana saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan rakan saya Puan Ong Lee Chu. Baik, seperti biasa sesi ini kita adakan pada hari Jumaat. Next slide on pada hari Jumaat pada jam 3 hingga 4:30 petang, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa mengikuti sesi dah 67 siri ini, kita akan berkeudara selama 1.5 jam dan ini ialah perkongsian secara hands-on, perkongsian yang pelbagai yang membawa kepada perkongsian ilmu dan kemahiran. Kita nak membangunkan kompetensi kita sebagai guru dan kita nak meningkatkan keupayaan yang sedia ada pada diri kita. Sebab bagi saya kita ni akan sentiasa memerlukan sesuatu yang baharu atau kita perlu memperbaiki yang sedia ada supaya peningkatan ilmu dan kemahiran itu akan berterusan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kita nak bina jalinan dan jaringan secara berterusan, bukan antara kawan rakan-rakan guru di sekolah kita, tetapi juga di seluruh Malaysia dan seantero dunia. Baik, kita punya hashtag ialah networking cikgu bantu cikgu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita lihat. Saya nyatakan tadi, siri ini ialah siri yang ke-67. Saya dan rakan saya, Puan Ong Lee Chu, akan bersama-sama. Dan kita tengok sedikit tentang biodata Puan Ong Lee Chu yang tuan-tuan dan puan-puan pun dah tahu sebenarnya sebelum ini. Puan Ong pernah juga berkongsi pandangan atau berkongsi pengetahuan bersama-sama dengan kita. Tak perlu tentang diri saya, kita tengok tentang Puan Ong sahaja. Baik. Puan Ong berpengalaman 24 tahun sebagai guru akademik di sekolah rendah dan 9 tahun sebagai
pegawai, jurulatih pakar pembangunan sekolah atau biasanya kita kenali sebagai SISC Plus yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa dan Penghulu Kuala Lumpur. Mempunyai kelulusan sarjana kepengetuaan dan memiliki sijil kelayakan profesional kepengetuaan kebangsaan NPQH. Lama dah beliau ada sijil tersebut. Beliau juga bukan itu saja tetapi juga mempunyai pengalaman sebagai penulis buku teks bahasa Melayu. Bunyi nama Ong Lee Chung. Tetapi pengkhususan beliau ialah bahasa, iaitu bahasa Melayu di sekolah rendah, terutama di sekolah SJKC. Dan banyak membuat penulisan jurnal penyelidikan pendidikan bersama-sama dengan saya juga kadang-kadang ada waktu kita buat sama-sama. Bidang yang cenderung diterokai ialah kajian dan pembangunan intervensi berkaitan bimbingan dan transformasi pendidikan ke arah peningkatan kualiti PDP dan kemenjadian murid. Itu hasrat kita pada akhir Pelan Pembangunan Pendidikan kan. Kita nak sekolah kita ialah sekolah yang berkualiti dan murid kita ialah murid yang menjadi. Jadi seterusnya kita akan melihat apakah tajuk hari ini. Creativity atau PK saya sebut pun tak betul. PK #BN. Ya, Kreativiti dan inovasi pemacu peningkatan literasi asas. Bunyinya bersesuaian sangat untuk sekolah rendah tetapi tidak juga menjadi keberatan untuk rakan-rakan dari sekolah menengah untuk menimba ilmu ini supaya kita dapat mengatasi, kita cuba nak atasi apa yang berlaku di sekolah menengah. Contohnya, sekolah rendah memang fokusnya, tetapi untuk sekolah menengah terutama bagi murid-murid yang baru naik ke tingkatan 1 yang masih lagi belum menguasai penguasaan bahasa sama ada dari segi membaca dan juga menulis. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita nak bantu. Baik, jadi matlamat kita ataupun objektif perkongsian pada hari ini yang mengambil masa 1,5 jam, kita nak melihat kepada 3 perkara. Pertama, intervensi untuk menyokong usaha meningkatkan tahap penguasaan literasi asas iaitu bahasa Melayu. Hari ini Datuk KPPM menyebut tentang literasi asas, tentang bahasa, jom membaca dan sebagainya. Jadi kita ni sebenarnya dah menyahut seruan sebelum tahun ini lagi. Sejak tahun lepas kami telah cuba develop untuk menghasilkan corak atau cara bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran murid-murid kita berliterasi. Kedua, kita nak melihat ialah kolaboratif pelbagai pihak berkepentingan dalam menyeimbangkan antara equity dan kualiti pembelajaran. Ini maknanya ada hubungan antara kita sebagai pendidik dengan pihak luar lah. Ini juga kita, tadi pun kita katakan dalam CDL, salah satu objektifnya ialah kita nak membuat jaringan dan jalinan. Dan yang terakhir pada sesi kita ialah nak mencetus idea warga pendidikan dalam membangunkan intervensi berimpak tinggi. InsyaAllah apa yang kami kongsikan nanti akan memberi makna kepada tuan-tuan dan puan-puan guru-guru di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, baik, ini latar belakang. Kita modus operandi kami pada kali ini ialah kami nak bercakap secara santai kepada cikgu-cikgu. Saya dengan Puan Ong akan kind of berdialog dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bersama-sama, tidak mengikut giliran dan sebagainya, tetapi kita akan berbincang atau perkongsian ini akan lebih kepada perkongsian yang santai. Baik, latar belakang sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan tahu pandemik COVID-19 telah merubah corak pembelajaran. Apa yang berlaku? Tiba-tiba kita tidak boleh pergi ke sekolah dan kita tidak boleh mengajar murid-murid secara bersemuka. Dan pada ketika itu, 2,5 tahun yang lalu, berlaku defisit pembelajaran. Di mana berlaku jurang pembelajaran atau learning gap antara murid. Malahkan mereka ni dah berlaku learning loss. Bukan itu saja, kepada guru pun sebenarnya berlaku teaching loss. Tapi kita tak nak bercakap tentang itu. Kita nak lihat kepada murid tadi, bagaimana pembelajaran mereka berlaku ke belakang, jadi masalah kan.
Dan kedua, kita nak menyeimbangkan antara equity dan kualiti pembelajaran, di mana ruang dan peluang pembelajaran yang mencukupi harus kita dapatkan dan kita menyediakan dengan sebaik mungkin. Kan, Puan Ong? Ya, ya, betul. Kan? Dan kita jalinan rakan strategik dalam pelaksanaan intervensi, bila kita buat tentang PK #BM ini, kita mengambil kira rakan-rakan di luar daripada sistem kita untuk mereka sama-sama membantu dan menyahut apa yang kita nak buat supaya memudahkan kita, kerana kita ni ada banyak kekangan. Bukan sahaja kita perlukan idea dan juga ilmu pendidikan, tetapi nak melaksanakan itu perlu perkara-perkara yang lain. Maka jalinan rakan strategik itu kita begitu mengambil kira. Contohnya lah, kita nak connect the dots itu, kita perlu ada antara pemimpin sekolah, komuniti luar, sokongan profesional dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terakhir kita melihat bagaimana penekanan terhadap penguasaan literasi asas ini menjadi suatu perkara yang penting. Kita nak meningkatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan anak-anak didik kita, terutama di sekolah rendah, terutama di sekolah jenis kebangsaan. Kerana latar belakang yang berbeza, di rumah cara pertuturan dengan keluarga, mengikut kajian kita lihat ya, anak-anak Melayu mungkin boleh berbahasa, tetapi juga sebenarnya berhadapan dengan cara untuk penulisan yang betul. Sementelahan dengan anak-anak di sekolah SJKC, mereka tidak menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pertuturan di rumah. Atau kadang-kadang di sekolah juga tidak begitu gunakan. Jadi mereka ketinggalan sedikit dan kita nampak kita perlu membantu kerana kita adalah rakyat Malaysia. Okey, Puan Ong. Betul. Puan Ong nak komen apa? Tak, yang berkenaan dengan yang learning loss ini, Doktor, kalau kita kata tentang literasi, penguasaan literasi, dia bukan isu ni, dia bukan berlaku ya ekoran daripada pandemik sahaja, tetapi dah banyak-banyak tahun. Cuma sekarang mungkin fokus ataupun tindakan KPM dah betul-betul nak fokus kat dalam aspek penguasaan literasi, kerana kita nampak kalau penguasaan literasi tak begitu mantap, maka murid kita terutamanya di sekolah rendah, mereka susah untuk melanjutkan pembelajaran di tahap 2, seterusnya di sekolah menengah. Betul? Saya setuju. Ya, Doktor. Okey, biar saya sambung ya. Kalau kita lihat ya, Doktor, kalau kita lihat PDP ataupun orang kata pembelajaran bahasa Melayu, penguasaan bahasa Melayu di sekolah rendah, terutamanya di sekolah SJKC ataupun SJKT, tetapi sekarang ini, Doktor, melalui bimbingan kami dapati bahawa bukan sahaja di sekolah SJK tetapi di sekolah SK juga ya terdapatnya murid-murid yang menghadapi masalah ya penguasaan literasi asas. Okey, kalau kita lihat ya salah satu cabaran ataupun kegangan yang timbul ialah waktu pembelajaran yang terhad di sekolah. Ya, saya bagi contoh untuk bahasa Melayu, waktu lebih kurang sama semua sekolah ini ialah 10 waktu pada tahap 1. Maksudnya murid tahun 1 hingga tahun 3 hanya mempelajari bahasa Melayu selama 1 jam setiap hari. 1 jam, Doktor. 2 waktu 1 jam. Kerana 1 minggu itu 10 waktu saja. Ya, untuk tahap 2 pula semakin kurang. Sebab kita banyak mata pelajaran ya perlu mereka pelajari. Okey. So untuk yang tahap 2 tinggal 8 waktu je. Ya, tinggal 8 waktu lebih kurang 4 jam. Ya, maka boleh dikatakan waktu pembelajaran memang terhadlah ya. Cikgu kena betul-betul memanfaatkan 1 jam itu ya setiap hari untuk sampaikan ya ilmu, sampaikan kemahiran kepada murid kita. Dan yang kedua cabaran yang kita hadapi ialah
persekitaran pembelajaran yang kurang merangsangkan. Ya, terutamanya doktor, untuk yang keluarga budak dari HKC dan HKT, ya, mereka tidak banyak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan, ya, di mana bahasa ibunda mereka di HKC ialah bahasa Cina dan di HKT pula bahasa India, Tamil, ya. Jadi mereka terutamanya di bandar, ya, persekitaran di bandar, bukan berasalnya dari kampung, ya. Jadi mereka tidak mempunyai persekitaran pembelajaran yang betul-betul boleh menyokong mereka, mendorong mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Yang ketiga pula, ya, didapati bahawa sebilangan besar yang murid kita tidak menunjukkan minat belajar yang tinggi semasa dalam pembelajaran bahasa Melayu. Mungkin satu sebabnya lah, ya, sebabnya bahasa ibunda mereka bukan merupakan bahasa Melayu. Yang kedua, mungkin, ya, disebabkan tiada dorongan, ya, tiada dorongan ataupun galakan yang betul-betul boleh merangsangkan mereka, ya. Dan jugalah, ya, salah satu kegangan yang kita hadapi ialah kurang bimbingan, ya, ataupun kurang melaksanakan pembelajaran sendiri di rumah. Ini bermakna kurangnya, ya, bimbingan daripada ibu bapa, daripada kakak, abang, ya, yang betul boleh membantu mereka meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Dan yang akhirnya, kesemua kegangan dan cabaran ini akan dibawa terus ke sekolah menengah. Ya, doktor, kalau kita masih ingat, ya, bukan saja hari ini KPPM nak fokuskan penguasaan literasi asas, kerana didapati bahawa di peringkat sekolah menengah, apabila murid sekolah rendah ini naik ke sekolah menengah, ya, masih terdapat sebilangan, ya, bukan saja sekelintir tetapi sebilangan, ya, yang masih ada juga yang belum menguasai kemahiran membaca. Sedih kan, doktor, kalau kita dengar pernyataan macam ni kan. Selama 6 tahun mereka belajar di sekolah rendah tetapi masih tidak dapat menguasai kemahiran berbahasa Melayu dengan bagus. Kadang-kadang Ya? kita rasa kan Puan Om, kadang-kadang kita rasa apa yang Sebenarnya, menyebabkan mereka tidak boleh menyebabkan menguasai selepas 6 tahun duduk kat sekolah, kan? Ya, yang inilah antara cabaran dan kegangan. Ya, bukan kita kata cikgu dah bertunggus-rumus nak mengajar kan, nak sampaikan ilmu, nak sampaikan kemahiran, tetapi ada banyak aspek, banyak faktor yang tidak dapat menyokong pembelajaran mereka. Maka, doktor, platform pembelajaran bmlearner.com ini dibangunkan. Doktor, kita sering kata kan, doktor, sebelum doktor naik pangkat, ya, sebagai timbalan pengarah kat jabatan, doktor SIP+. Betul, doktor? Ya. Dan saya pula SIC+. Sebab itu kita dari PPD yang sama. Ya, kita sering dengar, ya, warga pendidikan kita, terutamanya guru-guru, ya, dari sekolah, kita kata okey, SIP+, SIC+ merupakan pegawai pembimbing yang memberikan sokongan profesional, ya, untuk meningkatkan kualiti sekolah, kualiti guru, ya, dan ke arah kemenjadian murid. Ya, dan banyak juga kita dengar, ya, kadang-kala kita kata okey, pegawai SIC+ datang, hanya kata ini tak kena, itu tak betul, kan? Adalah, ya, pernyataan macam ni. Jadi sebenarnya bagi kami sebagai pegawai pembimbing, kadang-kala rasa sikitlah, ya, putus asa juga, ya, bila dengar pernyataan macam ni. Tapi dari Bangsa Pudu kita ada sokongan, ya, doktor, kami ada sokongan daripada Tuan PPD yang sangat-sangat menggalakkan, ya, dengan adanya sokongan, ya, sebab kita melalui semua modul TS25. Doktor, betul? Betul. Dalam modul 1, 2 kita
tekankan kepentingan pemegang taruh. Betul ya, Doktor? Untuk modul kepimpinan. Ya. Jadi kita perlu menggunakan sokongan pihak berkepentingan, stakeholder kita, komuniti luar, korporat, untuk mendapatkan sokongan bukan saja kepakaran tetapi sokongan yang paling penting ialah sokongan kewangan dalam membangunkan suatu intervensi. Dan ini adalah inisiatif khasnya dari PPD Bangsa Pudu Kuala Lumpur, Doktor. Jadi platform pembelajaran ini merupakan satu inisiatif untuk menyokong dan memantapkan pendidikan di Malaysia. Dan platform digital ini bertujuan untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah. Sebab itu, platform ini dinamakan bmlearner.com. Ya, Doktor. Okey, so ini juga merupakan satu inisiatif lah daripada orang kata barisan pegawai pembimbing yang akan bukan saja menurunkan sokongan profesional, bukan saja kita dari segi teori, tidak, tapi dari segi praktikal. Kami berusaha dari PPD Bangsa Pudu ni berusaha membangunkan, menjalinkan rakan strategi, mendapatkan sokongan untuk membangunkan satu platform. Dan dalam platform BM Learner ini, Doktor, kita ada satu intervensi. Doktor masih ingat? Betul. Apakah nama intervensi itu? Ini dua-dua you dah tunjuk dalam gambar ni. Dah tunjuk dalam gambar. Bagus. Okey. Intervensi ni kita namakan PK #BM. PK ini bukan peka, tapi dia PK. PK untuk apa maksud PK untuk kawan-kawan kita supaya tahu. PK ialah penguasaan. Kita guna PE. Penguasaan kosakata bahasa Melayu. K yang pertama ialah kosa. K yang kedua ialah kata. PK #BM. Kan, Doktor? Semua murid yang terlibat dalam intervensi ini, kalau doktor pergilah, ada kesempatan turun ke sekolah yang terlibat dalam intervensi ini di Bangsa Pudu, tanya saja budak. Budak belajar kosakata bahasa Melayu melalui apa? Melalui BM Learner. Kita ada PK #BM. Ya, Doktor. So, yang ini, kalau kita lihat, PK #BM ini merupakan hasil kerjasama strategik dan sokongan pelbagai pihak berkepentingan. Doktor, kita tidak menafikan bahawa kita sebagai pembimbing, pegawai pembimbing, kita ada orang kata kepakaran dari segi bimbingan, dari segi orang kata sokongan profesional. Tetapi kita tak ada, kita kekurangan kepakaran dari segi teknikal, teknologi digital. Betul tak, Doktor? Kita perlukan semua pihak, yang utamanya sokongan kewangan, dari pihak berkepentingan, semua pihak. Dan nanti kita akan lihat siapakah rakan strategik yang bersama-sama membangunkan inovasi ini. Yang kedua, kalau kita lihat intervensi ini, PK #BM, menekankan pembelajaran dan penguasaan kosakata bahasa Melayu secara online, secara dalam talian melalui platform bmlearner.com. Doktor, sebenarnya kalau murid-murid kita ni nak belajar, cikgu-cikgu kita tidak perlu bersemuka. Murid-murid tidak. Melalui platform ini belajar pada bila-bila masa, kat mana mengikut teknologi hari ini. Betul, Doktor. Betul. Sebab dalam platform ini, dalam intervensi ini, adanya berbagai aplikasi digital. Nanti kita akan lihat apa yang ada dalam modul pembelajaran. Doktor, sebenarnya inovasi ini dihasilkan, kita dapat idea, kita dapat orang kata adalah kesedaran ekoran daripada pandemik. Doktor masih ingat kan 2 tahun yang lepas, kita semua online. Tiba-tiba kita semua tahu Google Meet, Zoom, WebEx.
yang sebelum ni kita tak tahu langsung. Lepas tu kita fikir, anak murid kita pun kadang-kadang saya selalu cakap, cabaran itu sebenarnya peluang untuk kita didedahkan dengan teknologi digital dalam pendidikan. Jadi kita dapat idea. Ya, baik kita buat sesuatu, ya, intervensi itu dalam platform digital supaya tujuan utamanya ialah murid dan cikgu boleh akses, ya, boleh melaksanakan pembelajaran secara digital di mana-mana dan pada bila-bila masa. Dan yang paling penting, Doktor, inisiatif ini ya menyediakan ruang dan peluang pembelajaran secara percuma. Kata orang, apa maksud Puan Ong bila kita kata secara percuma? Tadi kita kata kita ada pihak berkepentingan yang lain, kita nak gunakan khidmat sokongan lain, tapi sekarang ni secara percuma. Ya, okey. Kita macam ni. Okey, Doktor. Platform ini kita mulakan dari sekolah, ya, dari PPD Bangsa Kudu. Terdapat 40 buah sekolah yang terlibat. Semua guru, murid dari sekolah yang terpilih ini, ya, boleh akses modul tanpa sebarang bayaran. So, maksudnya tanpa sebarang bayaran, Doktor. Kerana segala perbelanjaan, sokongan, pembinaan modul itu adalah ditaja. Yang lebih penting sebab kita berhadapan dengan bukan semua murid-murid kita murid T20 atau M40, tapi kita ada ramai juga murid-murid yang B40 yang harus kita berikan kemudahan yang lebih sikit lah kepada mereka. Ya. Dan yang penting baru senang kan? Ya, tidak nak kita tak nak kita nak membebankan ibu bapa. Itu paling penting, ya. Okey. So kita teruskan, kalau kita tengok matlamat utama, ya, kita sebenarnya platform ini dan inovasi PKH-BM ini dibangunkan, kita nak bantu, ya, guru dan murid dalam meningkatkan keberkesanan PDP bahasa Melayu. Doktor, kita mula dari kosakata. Ya, mula-mula apabila kami bangunkan yang platform ini, banyak yang kata, ya, banyak cikgu yang kata, dia kata mudah saja kosakata, mengapa nak menguasai kosakata, mengapa tak buatlah kebat. Doktor, saya nak tanya, sesuatu bahasa itu, kita belajar menguasai sesuatu bahasa itu bermula dengan apa? Kosakata lah. Kosakata. Dan dia bersesuaian sebenarnya kan cikgu-cikgu. Sebenarnya sangat berkesesuaian dengan murid-murid di sekolah rendah. Mereka kan mula dengan ABC ni dengan kosakata dulu. Jadi kita kan dari peringkat awal ialah melalui kosakata. Betul tu saya suka. Betul. Dalam pembelajaran sesuatu bahasa. Contoh Doktor, kalau bahasa Jepun, arigatou gozaimasu. Sebab saya tahu kosakata ni je. Kalau nak cakap, nak bertutur, tak boleh. Ya, tak ada cikgu yang setuju ni. Cikgu kata, ada cikgu di dalam chat kata, mula dengan kosakata, bergambar dan menarik amat sesuai. Betul tu? Ya, betul. Dia tak ada nama cikgu Galaxy A10. Bagus. Okey, respon cikgu ni dah pelbagai hala kita bincang. Okey, yang kedua kita nak menyokong inisiatif KPM. Macam doktor kata tadi, KPPM kita baru hari ni menekankan penguasaan literasi asas, ya. Ini memang merupakan inisiatif lah. Kalau cikgu masih ingat, ya, kita ada banyak program. Kita ada pemulihan khas, kita ada plan. Baru-baru ini kita ada program bantu baca yang akan diteruskan sampai 2025. So, intervensi ini selari, ya, kita kata dapat menyokong inisiatif KPM. Dan seterusnya, ya, pak kata orang Melayu kata apa? Melentur bulu biar dari rebungnya. Jadi bermula dengan budak kecil, murid kita yang comel-comel ni, ya, dari sekolah rendah, kalau dah menguasai, ya, bahasa Melayu, ya, maka dapatlah meningkatkan kesediaan dan keyakinan mereka menghadapi pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Cikgu-cikgu semua, kita masih ada kelas berarihan. Ya,
di mana murid-murid dalam kelas beralihan ini mereka kena belajar tambahan 1 tahun doktor, sebelum mereka boleh dapat naik ke tingkatan 1. Jadi untuk jangka masa panjang doktor, kita buat sesuatu, adalah matlamat jangka pendek. Untuk jangka masa panjang, untuk wawasan kita ke arah sifar beralihan. Bermakna semua murid, tak kira dari aliran mana, setelah 6 tahun berada di bangku sekolah rendah, dapat terus naik ke tingkatan 1. Itu hasrat kita semua. Dan satu lagi ialah, ini boleh dikatakan matlamat sampingan, melalui pembelajaran PKHSTHPM ini, kita juga dapat memantapkan pendidikan digital, betul? Kerana murid kita, macam doktor kata tadilah, murid kita dapat mengakses pelbagai aplikasi digital pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Doktor, saya nak kongsikan ada sekolah, antara sekolah yang terlibat itu, cikgu menggunakan hampir sebulan, doktor, untuk mengajar saja murid itu log masuk. Orang kata log in. Log in kena ada ID dia, kena key in kan, username, bukan ID. Username dengan password. Bagaimana dah log in, bagaimana nak access modul pembelajaran supaya mereka boleh menjalani pembelajaran sendiri. Doktor, ambil 1 bulan untuk sebilangan murid yang comel-comel. Kerana doktor, bagi saya cikgu kita ni sangat-sangat dedikasi. Kita bukan nak ajar mereka celik IT sampai boleh bangunkan satu apps, tidak. Kalaulah kita dapat membimbing, menunjuk ajar murid kita sehingga mereka boleh akses sesuatu aplikasi digital, itu dah sangat-sangat bagus, doktor, betul doktor? Betul. Jadi kita asyik cakap pembelajaran digital. So inilah salah satu intervensi yang dapat menyokong juga pembelajaran digital. Okey. Ada seorang guru dari SKP1 dia bagi komen kat sini. PDP yang menggunakan gambar dan penggunaan muzik, rentak irama, lagu, lirik serta pergerakan psikomotor memberi impak yang lebih berkesan dan menarik minat semua tumpuan murid. Setuju, saya setuju. Itu ada unsur didik hibur. Didik hibur. Ada unsur didik hibur. Sebab kalau kita lihat piramid pembelajaran, learning pyramid, dikatakan bahawa saya baru baca lah, recently baca, kononnya baca. Okey. Kalau murid saja dia dengar macam lecture lah, hanya 5% saja. Kalau dia dengar, dia baca, dia ada audio, visual, semua itu kan, dia boleh sampai 50% peringatan dia, penguasaan dia. Kalau dia buat itu yang kita kata lebih banyak. Kalau tak silap saya beberapa minggu lepas saya kata lebih banyak panca indera yang digunakan, lebih cepat ingatan pada murid-murid. Dan dia buat, dan sampai satu tahap dia boleh ajar yang lain. Itu dah lebih 75%. Dan dalam pelaksanaan PKHSTHPM di sekolah, doktor, banyak anak murid kita dah jadi guru muda. Saya nak kata cikgu kecil lah, guru muda dilantik untuk mengendalikan aktiviti pembelajaran di dalam kelas sebelum sesi bermula, doktor. That's very good. Itu dah jadi satu amalan budaya pembelajaran. So sekolah-sekolah macam ni perlulah bagi kredit, Okey. Kalau kita lihat sekarang, mari kita lihat pengisian PKHSTHPM. Kalau kita lihat, doktor, untuk masa kini semua modul PKHSTHPM ini dibahagi kepada aras, level lah kita kata, ada aras 1, 2, 3. Sebenarnya kosakata itu banyak kita ambil daripada buku teks, supaya kita harapkan
golongan murid yang masih belum menguasai kemahiran membaca ataupun boleh baca sikit. Okey, kalau kita tengok pengisian dalam PKHSBM ini, kita ada 3 aras dia. Ya, dan setiap aras itu ada dibahagi kepada sub-aras. Kerana setiap modul itu ada 10 kosakata diikuti dengan frasa ayat. Kita tak nak murid kita klik saja masuk modul pembelajaran banyaknya. Kita tak nak. Ya, kita asingkan. Ya, ada sub-aras, ada modul, ya, dan setiap modul itu pengisiannya kita ada kosakata, ya, dalam bentuk PowerPoint, grafik, ya, audio. Kita sertakan audio. Doktor, kalau kita baca, ya, memang inisiatif KPM, ya, dalam usaha KPM apa orang kata meningkatkan kualiti PDP, dah sediakan banyak bahan pembelajaran. Kita ada banyak modul. Kita ada literasi asas. Tetapi bahan-bahan itu, ya, cikgu memang ajar betul rumus di sekolah. Tetapi apabila budak sampai di rumah, ya, mereka mungkin lupa konten, ya, kandungan itu. Dan apabila sampai di rumah, mereka tak ada bimbingan, ya, daripada keluarga mereka. Dan sebab itulah, ya, susah budak itu boleh melakukan pembelajaran sendiri. Tetapi melalui PKHSBM ini, mereka ada sediakan audio. Ya, doktor, kita sediakan audio, kita ada latihan, kita ada kuis, kita ada flipbook, buku digital. Dan pada masa akan datang, kita ada buku cerita digital juga. Kita ada video, kita ada permainan bahasa. Ya, nanti saya maknanya apa yang kita buat ni, kita tidak terhenti di sini, tetapi kita, apa yang kita telah bangunkan itu kita nak kongsikan dulu kepada sekolah supaya cikgu boleh membantu murid. Sebab kalau nak jadikan PK#BM ini lengkap, dia akan mengambil masa kerana dia dari aras 1 ke aras 2 ke aras 3. Jadi kita tak boleh tunggu ke aras 4 dan seterusnya. Jadi apa yang kita dah bina, kita kongsi dulu supaya murid-murid kita dapat dibantu. Yang seterusnya akan datang seterusnya. Ya, maka dengan adanya, ya, pembelajaran kosakata ini, kita haraplah, ya, dengan harapan bahawa murid tahap 1 sebenarnya modul ini, ya, intervensi ini sesuai digunakan bermula dengan murid tahun 1. Apabila mereka ikut, ya, kita ada aras, pelbagai aras. Jadi mereka ikut perkembangan itu berdasarkan kebolehan mereka. Mungkin guna 2 bulan untuk betul-betul menguasai satu modul. Contoh, mungkin Dr. Zalina, mungkin doktor guna 2 hari. Itu contoh. Ya, jadi dia mengikut kepada tahap keupayaan masing-masing. Ya. Ada satu pertanyaan dekat dalam grup ini. Puan Ong yang dihormati, aneka pilihan itu hanya 2 pilihan sahaja? Ada rahsia di sebaliknya? Dia tanya. Tak ada. Kita macam ni, sebenarnya intervensi ini dibina untuk sasaran yang utama ialah golongan murid-murid yang masih belum menguasai kemahiran membaca, belum menguasai literasi asas, literasi asas. Ya, mula-mula macam tu. So maka bila kita nak mereka meneruskan minat untuk belajar tu, cikgu, kalau kita bagi aneka pilihan A, B, C, D, dia baca A, B sampai C, dia sudah lupa A dengan B. Ya, kita tidak boleh samakan dengan semua ini. Memang kami dapat ni terlalu mudah. Ya, mudah untuk golongan murid yang mungkin dah TP 5-6, tetapi bukannya mudah untuk golongan murid yang comel, yang maksudnya yang perlukan bantuan.
Ya, aneka pilihan ini jangan risau. Sampai aras 3 dia akan jadi 3 pilihan ataupun 4 pilihan. Dan kita juga sediakan ruangan untuk budak tulislah. Tulis secara digital ialah type ya, jawapan. Dan kita ada quiz. Kita ada quiz ataupun latihan yang menguji pendengaran murid. Kita ada kemahiran dengan tutur. Ya, murid dengar. Inilah satu kelebihan ya platform digital. Ya, ada audio. Kalau buku secara hard copy mana ada audio? Betul tak, cikgu? Okey. Tapi memang kami dah ambil kira. Yang ni aneka pilihan untuk aras 3 kita dah tambah 3 ya ataupun 4 ya. Dan dengan harapan murid kita tahap 1 boleh menguasai 1,500 ya. Kalaulah cikgu murid tahap 1 boleh menguasai lebih kurang 1,000 pun cukuplah kosakata. Bila sampai ke tahap 2, doktor, mereka dah boleh bina ayat, dah boleh tulis karangan pendek. Kan? Itu provided mereka dah menguasai ketiga-tiga. Saya sebenarnya yakin Cikgu Lu Yunmi ni dah mengikuti, dah dapat masuk ke dalam mengikuti PKBM ni dalam link yang ada. Mungkin dia dah daftar. Sebab tu boleh bagi komen macam mana 2 pilihan dan sebagainya. Now, Puan Lu boleh tulis aras 4 itu akan beri aneka pilihan yang lebih daripada 2, dia tanya. Nanti mungkin aras 3 dah boleh, doktor. Kita sebab memang ya bagi sesetengah orang ya murid memang 2 tu bukan A dia lah B lah. Doktor, betul tak? Dia agak mudah. Tapi disebabkan macam itu juga merupakan satu sebab ya doktor, kalau kita share lah ya di luar ni. Salah satu sebab murid yang tidak menunjukkan minat yang tinggi ya dalam pembelajaran bahasa Melayu ini kerana kadang-kala kita jarang mengimplementasikan pembelajaran berbeza lah. Contoh, ya kita set soalan, kita bagi tugasan, ya kita semua sama. Maka untuk budak yang comel-comel ini, mereka susah nak ikut. Kalau setiap kali pun tak tahu nak buat, lama-lama dia tak naklah pandang. Betul tak, doktor? Kan? Jadi orang kata justifikasi lah ya untuk menyediakan 2 pilihan itu supaya budak dia senang lah nak pilih itu kan. Kita tak boleh kata dia tembak jawapan, tak. Ya, kerana apabila dia buat latihan itu, dia tak ada had. Dia boleh cuba 1,000 kali pun. Doktor, tak ada. Kita tak ada limit kata dia boleh cuba 2 kali sahaja. Ya, okey. Kita teruskan. Doktor, mungkin saya boleh share sikit ya. Saya nak share satu ya. Kita nak share platform. Okey. Okey, share. Dah. Okey. Dah share kan? Mungkin ini ialah platformnya, tetapi cikgu-cikgu tak dapat nak masuk secara individu sekarang sebab cikgu kena daftar dulu dan mendapatkan kodnya daripada kena activate. Jadi nak deactivate. Jadi pada hari ini cikgu-cikgu semua tak boleh nak mengaksesnya sendiri. Cuma kita akan tunjuk cara bagaimana platform ini kita gunakan dan kemudian barulah nanti cikgu-cikgu boleh buat pendaftaran dan permohonan yang seterusnya lah nanti akan kita. Doktor, sebenarnya tujuan utama sesi perkongsian kita pada petang ini nak kongsikan satu inovasi lah ya, satu inisiatif ya. Mungkin sekolah-sekolah di luar ya daerah Bangsa Pudu yang berminat bolehlah klik pergi BM Learner. bmlearner.com semua orang boleh masuk. Ya, maknanya siapa yang telah mendaftar, dah masuk, boleh akses pada bila-bila masa macam kita katalah, pada bila masa di mana-mana. Bagi mereka yang belum sahaja yang masih boleh belum boleh masuk lah maksudnya. Ya, doktor. Kalau kita lihat ya, antara rakan strategik ya dalam bmlearner.com ini ya, mereka dah memberikan sokongan padu ya, bukan saja kepakaran ya. Doktor, kita kan pakar dari segi
bagi idea kan, dari segi bahan, tetapi tidak pakar dari segi pembangunan platform ini. So kita ada rakan strategi, ya, kita bagi penghargaan, ya. Doktor, saya ambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada SNF Capital Berhad. Kita ada Emo Security, ya, kita ada Yayasan TM. Doktor, Yayasan TM banyak membantu, ya, banyak menaja sekolah. Sebab itu kita boleh melibatkan sebanyak 40 sekolah, ya, dan rakan strategik yang utama, ya, dari segi institusi pendidikan ialah kita dari Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu. Maka buat masa kini sekolah, ya, dari Bangsa Pudu ni banyak terlibat. Ya, jadi untuk kawan-kawan cikgu-cikgu, ya, dari luar kawasan PBD Bangsa Pudu, bolehlah klik untuk mohon. Ya, kalaulah kita dapat banyak pajaan, ya, maka bolehlah libatkan sekolah cikgu, ya. Yang info terkini, ya, inilah panelnya, ya. Kita ada Hajar Suria selain doktor dengan saya, kita ada 2 orang yang cikgu yang betul-betul lead the whole team untuk bangunkan platform ini, doktor. Okey, jadi kalaulah sesiapa dah daftar, ya, dah diactivate, dia boleh log in. Log masuk ini hanya type contoh, saya guna Gmail saya. Ya, saya guna Gmail saya, ya, dan password. Password itu create sendirilah, ya. Doktor, kita login satu modul. Mungkin kita tengok modul 10. Ya, kita dengan cepatnya kita tengok modul 10. Ya. Okey, modul 10. Okey, yang pertama, cikgu, kita lihat. Mana inilah yang ada dalam modul yang di Ya, kita ada dah ini banyak ialah modul. arah 1 tapi 1.3, 1.3 modul ke-10. Cikgu-cikgu nanti boleh aja pergi daripada peringkat yang asas sangat-sangat. Mungkin kita yang ke tengah sikit lah, sebab ada tadi yang kata kalau gitu senang sangat, kan. Jadi kita tak senang. Sampai belakang susah, doktor. Kita setiap aras ini sebenarnya kita ada 16 modul. Ya, setiap modul itu dia akan mula dengan kosakata. Contoh, ya. Okey, saya buka audio. Pantai. Pantai. Di pantai. Ravi dan abangnya bermain bola di pantai. Ya. Ini ialah kosakata cikgu boleh ajarlah sebagai bahan sokongan, ya, BDP kita, ya, sebagai bahan sokongan. Okay. Saya kira yang ini pun Puan Ong daripada kosakata kepada jadi kata, jadi frasa dan jadi ayat yang mudah. Ya. Kalau kita lihat rumusan dia, doktor, yang ni kalau kita lihat rumusan dia, dia macam ni. Dia dari kosakata, lepas tu ke frasa, lepas tu ke ayat. Maksudnya pembelajaran murid ini dia beransur maju. Ya, dia bukan kata lepas tu ada sebutan. Yang paling penting dia ada audio, dia ada grafik, ya, dia ada grafik yang sangat menarik. Dia ada grafik yang sangat menarik, ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana kadang-kadang kita nak ajar di hadapan, di belakang pun susah. Kan? Tapi adalah grafik ini untuk menunjukkan maksud setiap kosakata itu untuk memudahkan murid lah, doktor. Ya. Dan kalau kita lihat dan belajar, kita ada latihan. Kita ada flipbook, kita ada video, ya. Kita ada kuis penilaian. Okey, kalau kita lihat latihan, ya, kalau kita buat, ya, kita pilihlah. Yang ini pantai atau hutan. Pantai. Bagus. Yang ini. Kalaulah budak itu dia belajar bujur bulat. Salah. Bujur. Jadi bila dah selesai 30 items ini, dia boleh cuba lagi.
Ya, sebenarnya dia boleh cuba sampai dapat. Ya, sampailah dapat semua. Yang satu kelebihan ini, dia ada audio, doktor. Kalau budak itu dia dengar. Ravi berdiri di hadapan Hasan. Ravi berdiri di hadapan Hasan. Ravi ini di belakang. Ini di hadapan. Jadi, betul, bagus. Ya. Kalau kita dengar satu lagi. Telur ini berbentuk bujur. Ya, telur ini berbentuk bujur. Ya, ini hanya modul 4, modul 10. Ya, kalau kita lihatlah, ya semua kosakata ini boleh dikuasai oleh anak murid kita. Baguslah kan, doktor? Ya, kita perlahan-lahan lah ajar. Ya, okey. Kita ada flipbook, kita ada video. Video maksudnya kita mainkan video, contoh kalau kat rumah. Ya, kat rumah budak itu dia mainkan video lah, dia macam dengar lagu Korea, lagu Jepun kan. Dia main-main kalau setiap hari dengar pasti dia akan cari. Pantai. Ya, pantai, di pantai. Di pantai. Ravi dan abangnya bermain bola di pantai. Ya. Okay. Ram? Doktor, yang ini modul genap dia ada kuis penilaian. Kalau untuk modul yang 11 contoh, dia ada satu permainan silang kata dan didapati murid sangat suka. Ya, sebab dia mencabar. Sangat mencabar. Okey, kalau kita lihat ya doktor, yang ini mungkin doktor boleh buat soalan yang pertama. Mungkin data saya tak dapat. Sekejap doktor, kita lihat. Kita lihat satu. Harap-harap dia boleh dapat. Kalau tak boleh, susah pula. Sekejap doktor, kalau kita lihat yang ini. Harap dia dapat sebab kalau internet tak kuat memang susah doktor. Tak dapat. Mungkin internet is not connected. Ya, tak apa, nanti kita balik nanti kita mungkin balik semula nanti saya guna data yang lain. Okey. So itu saja platform ini doktor. Kita sambung ya dengan slide kita. Jadi maknanya platform itu memberikan ruang dan peluang pada cikgu-cikgu. Sebenarnya cikgu memang kita nak bangunkan kemahiran dan keupayaan murid, tapi pada waktu yang sama saya kira kita juga membantu cikgu untuk memudahkan cikgu-cikgu nak mengajar pada murid-murid supaya mereka dapat apakah objektif sebenar kita tadi. Pada akhirnya boleh membaca, boleh menulis, boleh menggunakan bahasa itu dalam kehidupan seharian. Itu penting tu kan? Ya, betul doktor. Sebenarnya platform ini apa orang kata intervensi ini dibangunkan kita kaitkan dengan teknologi digital dalam pendidikan. Doktor, kita sedia maklum kan, budak-budak ni kat sekolah rendah mereka merupakan generasi alpha. Alpha generation, di mana IT ini memang di hujung jari. Kan doktor kan? Sebelum teruskan tu I bacalah sedikit ni. Kalau tidak ada banyak orang yang memberikan komen. Boleh. Ada yang kata kat sini perisian ni mesra pengguna. Betul, sangat setuju. Ada juga yang kata kalau boleh nanti cadangan dialog boleh dimasukkan. Terima kasih atas cadangan ya cikgu. Bagus. Dia sama channel dengan saya. Nanti kita ni. Dan Cikgu Richard Kumar kata, pengisian PKBM Learner yang diwujudkan oleh PP Bangsa Bodoh ni adalah satu usaha yang terpuji. Khususnya ia membantu golongan si comel untuk menguasai bahasa Melayu. Terima kasih kepada yang terlibat. Terima kasih kepada yang begitu kreatif pada Puan Ong juga. Setuju cikgu, murid juga suka perisian ini. Sebab kita cakap tadi kita berikan peringkat awal ini pengkhususan kepada SDK. So bila SDK ni dia membantu cikgu-cikgu sebab bukan semua cikgu yang mengajar itu ialah cikgu yang berbangsa Melayu. Jadi cikgu yang berbangsa lain, Cina dan India. Jadi boleh menggunakan dengan lebih mudah
dan mesra pengguna lah, saya yakin ya. Ya, Cikgu betul. Hasma pun kata, betul Puan, guru pemulihan dan program bantu membaca pun boleh guna perisian ini. Exactly, sangat betul. Ini Ya. pandangan-pandangan mereka. Okey, Puan Ong boleh sambung balik. Okay, so memang betul lah ya. Saya dapati cikgu kita yang join sesi pada petang ini memang sama channel dengan kita, Doktor. Ya, betul. Sangat bagus, cikgu kita. Okay, so sebenarnya platform ini kita apa orang kata seiring dengan perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Sedia maklumlah generasi apa ini semua celik IT. So maka dalam modul tadi yang kita lihat, kita ada PowerPoint, kita ada grafik, sering dikatakan bahawa dalam di SJK, di sekolah SJK, bila ajar bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu dalam PDP bahasa Melayu itu tidak 100%. Jadi dalam penguasaan, kalau kita lihat modul, kita tak jumpa pun satu patah perkataan Mandarin ataupun satu patah perkataan Tamil. Betul tak, Doktor? Ya, kita nak murid kita faham melalui grafik. Melalui grafik itu, melalui penerangan cikgu itu. Kita ada audio flipbook, kita ada video, ada permainan, kita ada kuis penilaian, kita ada kuis penilaian, latihan semua ini. Latihan ini sebagai aktiviti pengukuhan, kuis penilaian baru kita boleh lihat. Doktor, setiap akhir bulan, tim BN Learner akan email data penggunaan, data murid mengakses kuis penilaian. Maka cikgu dapat satu gambaran kasarlah tentang penguasaan kosakata murid yang terlibat. Jadi Di situ yang bagusnya sebab kita tidak mampu nak buat kerana kita sebagai penjentik idea dan bangunkan, tetapi bila nak buat di peringkat nak analisis data, lebih-lebih lagi kita dah ada beribu-ribu dah murid yang mengikuti nak analisis data setiap bulan. Why kita nak gunakan? Sebab ini pendigitalan. Bila kita berkongsi tadi dengan rakan strategik yang lain, mereka bantu untuk membuat analisis. Sebab tu tadi betul, kalau ingat Datuk Mahinder kata kita kena follow up, kita kena follow through. Kita nampak hasil yang kita buat ini ada output dan outcome-nya, dan akhirnya kita boleh buat penambahbaikan. Jadi cikgu-cikgu pun tahu. Betul. Kalau kita lihat Doktor, macam yang Cikgu Hasma, kalau tak silap saya tadi ada komen, dia kata memang sesuai. Intervensi ini memang untuk membantu murid meningkatkan tahap penguasaan literasi asas. Sekaligus kita dapat menyokong inisiatif MTM, Doktor. Kita ada program pemulihan khas, kita ada program plan, kita ada bantu baca, dan saya percaya banyak program lagi akan diadakan, inisiatif akan didedahkan kepada sekolah, dan intervensi ini secara langsung sebenarnya dapat menyokong apa orang kata menjayakan semua program ini, Doktor. Kalau kita lihat sekarang kita nak kongsikan bagaimana pelaksanaan Doktor, kita mula program ini, kita mula dengan sekolah rintis, 3 buah sekolah rintis dari Kuala Lumpur. Saya memang nak ucapkan terima kasih kepada guru besar warga sekolah dari SJKC Jengu, dari SJKC Komeng, dari SJKC Chongqing Picha. Mereka mula bulan Februari yang lepas, Doktor. 2021. Betul, Februari. Lepas tu nanti juga dalam video yang sama juga Doktor, kita ni ada apa tu? Sekejap. Ni kita nak share satu video, Doktor. Kita tengoklah video sikitlah kita tengok sejauh mana pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan di sekolah rintis. Sebenarnya, Doktor, kita ada 40 buah sekolah, tapi tak sempatlah saya tunjukkan. Mungkin dalam showcase nanti kita akan tunjukkan bagaimana pelaksanaan di sekolah yang lain. Ini ialah projek rintis.
Okey, doktor. Kalau kita lihat video tadi, memang pelaksanaan tu sangat menggalakkan, ya, sangat menggalakkan. Dan kalau kita lihat bukan saja mereka melaksanakan betul-betul memanfaatkan, tetapi mereka juga adakan sistem ganjaran. Ya, adalah satu orang kata pengiktirafan active learner. Ya, banyak sekolah ada melaksanakan orang kata active learner ini, ya, pengiktirafan active learner ini. Saya ambil beberapa contoh saja, ya. Beberapa contoh, kalau kita lihat paparan gambar ini adalah di sekolah, mereka sampaikan kepada murid, ya, doktor, setiap bulan melalui analisis data itu, ya, penggunaan itu adalah top 5, top 10, ya, yang paling aktif. Bermaksud, doktor, ada murid setiap hari secara konsisten. Setiap malam mereka akan log in dan belajar dan buat latihan, ya. Kita tengok ada yang bagi hadiah, ada yang bagi trofi, ada yang bagi beg sekolah, ada yang bagi apa tu sinjil, ya, doktor. Itu satu galakan, ya, galakan sekolah, pihak sekolah, inisiatif pihak sekolah. Terima kasih, ya, semua sekolah sangat bagus, ya, menyokong inisiatif kita semua, ya. Okey. Kalau kita lihat, doktor, kita dah lihat bagaimana pengisian modul ini, ya. Sekarang kita lihat sejauh mana status pelaksanaan, ya. Untuk tadi kita kata kita dah mulakan dari tahun lepas lagi. Jadi tapi vintage sehingga sekarang lah. Vintage kita dah mula membangunkan platform ini tahun lepas. Kita ambil lebih kurang, doktor, 8 bulan kan? 6 hingga 8 bulan. Ya, maka sebelum mula sesi persekolahan 2022, ya, kita dah buat projek vintage. Sebab sesuatu inisiatif dia perlu melalui apa orang kata peringkat-peringkat, ya, mesti ada vintage baru kita tahu penambahbaikan, ya. Sebab melalui pelaksanaan di sekolah vintage ini kita dah buat banyak penambahbaikan, doktor. Kita dengar pandangan guru besar, pandangan cikgu kita tengok respon murid kita, ya. So seterusnya pada bulan Mei kita berjaya melibatkan 15 sekolah, ya, di Bangsa Pudu, iaitu 14 AJKC dan 1 AJKT. Ya, dan selepas pada bulan September, doktor, kita dapati, ya, respon daripada guru besar, ya, guru besar sekolah kebangsaan SK, didapati juga ada sebilangan murid juga dari SK, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda, tetapi juga pada tahap penguasaan yang sangat rendah. Ya, maka kami pun ambil inisiatif untuk dapatkan tajaan, untuk dapatkan sumbangan, untuk jalankan strategi, terutamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada Yayasan TM juga untuk menaja, ya. Kita tambah lagi, doktor. September kita tambah lagi 25 buah sekolah. Maka sekarang dah jadi 40 buah sekolah, di mana 22 buah AJKC, 18 SK dan 1 AJKT di daerah Bangsa Pudu, doktor. Okey, Puan Ong, saya rasakan bila kita buat begitu, betul satu-satu projek kita buat, sebab saya sempat mengikuti projek rintis pada tahun lepas dan yang 15 buah sekolah sebelum saya berpindah ke jabatan. Jadi saya ingat ini ialah suatu usaha yang sangat baik. Kita nampak cikgu-cikgu ini menunjukkan bahawa ada outcome yang kita dapat lihat dalam masa 1 tahun ini. Ada peningkatan daripada sekolah SJKC. Kita rupanya pergi apabila kita pergi awal-awal tadi sebelum saya dah nyatakan, bila kita pergi sekolah kebangsaan, rupanya kita juga berhadapan dengan isu yang hampir sama walaupun tidak melibatkan semua murid, tetapi masih ramai murid-murid kita di SK, sekolah kebangsaan, yang mempunyai masalah
dalam bahasa Melayu. Jadi kita ambil pendekatan untuk membantu mereka juga. Ini maknanya kita dah sedang melebarkan sayap untuk memberi bimbingan dan juga memberikan ilmu ini kepada sekolah-sekolah. Dari sekolah 3 sekolah kepada 15 sekolah, kemudian bertambah kepada 15 sekolah. Kita ambil pula 18 sekolah dari sekolah SK dan juga ada satu SJKT. Untuk cikgu-cikgu yang bukan dari Kuala Lumpur, mungkin hairan kenapa satu saja SJKT. Untuk pengetahuan, di Kuala Lumpur kita hanya ada sangat sedikit sekolah SJKT. Jadi kita kind of buat rintis lah pula di SJKT, sebab tu kita pilih satu dahulu. Kita hanya ada 17 saja, sangat sikit. Jadi compare dengan sekolah yang lain ada 100 lebih. Jadi kita ambil pendekatan sedemikian, nak tengok 40 buah sekolah ni lepas ni ada tak peningkatan. Kalau Puan Ong perhati ya, saya baca. Dari Cikgu Lim Li Cheng, ribuan terima kasih atas pencerahan dan pengkongsian Puan Ong kepada pihak kami. Pihak sekolah amat bersyukur mendapat peluang sebagai sekolah rintis. Meaning that 3 of them lah dari sekolah rintis tadi. Sejak bulan Februari hingga kini, anak murid yang belum menguasai kemahiran membaca bahasa Melayu telah menunjukkan kemajuan secara beransuran. Sebab tu kita buat secara ansur-ansur kan, terutama dalam menyebut suku kata dengan tepat. So ini salah satu kita kata evidence yang menunjukkan daripada cikgu, menunjukkan anak murid kita boleh menguasai walaupun secara beransuran tetapi berterusan. Itu yang penting. Betul. Kan? Okey. Doktor, betul. So sekarang kita dah selesai untuk sisi akademik tahun ni. Kita akan murid sekolah akan didedahkan dengan modul pembelajaran 3 aras. Ya, aras 3 akan dimuat naik pada bulan Januari. Ya. Kita dah siap buat. Kita dah siap buat. Kita dah edit dan kita telah test, tetapi kita hanya kongsikan pada Januari. Jadi ada pelbagai aktiviti, doktor. Kita ada active learner, kita ada jom baca. Yang tadi apa dia tu kalau sebut pasal pertandingan jom baca tu, kalau kita boleh kongsikan. Sebenarnya jom baca ini dah ada dalam apa orang kata perancangan kita pada bulan Februari lagi. Jom baca ini, doktor, kalau saya katalah jom baca ini khas untuk murid-murid dari pemulihan, murid-murid pemulihan khas, murid-murid yang berada pada TP12, bermakna murid-murid comel, si comel yang masih lepas lagi. Bukan tak dapat, tapi masih belum menguasai tahap penguasaan minimum dalam bahasa Melayu. Doktor bayangkan, kita ada pelbagai aktiviti pertandingan di sekolah tau. Kita ada syarah, pidato, bicara berirama, semua ini. Siapa yang ambil bahagian? Kita pilih best of the best, kan? Kita pilih murid yang ni. Okay. So sampai bila murid-murid yang comel ni dapat menyertai pertandingan? Dia senang saja, doktor. Berdasarkan modul pembelajaran, pilih satu modul, baca, mana-mana dah menguasai. Contoh, saya murid comel. Saya dah belajar sampai modul 8. Saya dah menguasai sampai modul 8. Yang istimewa. So, saya baca modul itu, cikgu saya ataupun kat rumah. Mak ayah buat rakaman. Gabungkan rakaman itu 3 hingga 5 minit. Hantar kepada BM Learner. Dan murid itu akan dapat sijil, akan dapat hadiah, dan kita senarai pendekkan, kita ada pemenang. Ada pertandingan, ada pemenang. Tetapi setiap sekolah maksimumnya hantar 10 penyertaan. Semua orang boleh dapat sijil, dapat ni. Sebenarnya doktor, tujuan utama kita nak meningkatkan motivasi golongan murid. Bayangkan kalaulah kita sama-sama lah doktor dengan saya si comel, kan kita comel. Saya tengok doktor, amboi, doktor pun boleh masuk pertandingan, dapat sijil, dapat hadiah sebab baca. Doktor tahu tak doktor, ada murid pemulihan khas tak nak buka mulut langsung. Sejak mengikuti modul ini, dia dah boleh baca. Sebab dia ikut yang video. Video kata di pantai, dia pun di pantai. Macam ni. So, kita semua berharap ini dapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pihak sekolah. Semua sekolah dah upload video,
Kita naklah yang tujuan utama ialah meningkatkan motivasi, membagi dorongan, ya. Dan kita juga ada pensijilan, kita ada ujian, ya, ada penilaian, ya. Kena jawab 2 kuis, 100 item, ya, dalam satu tempoh, ya. Dah selesai, mencapai tahap, ada sijil lah. Sijil penyertaan selesai, tamat, berjaya mengikuti semua modul arah 1. Contoh. Saya nak bacakan lagi ni ada komen dari Puan Maria Siva, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Bukit Jalil, menyatakan dia bersyukur kerana dapat peluang ini. Anak murid kami memang seronok guna apps ini. Terima kasih Puan O. Satu lagi dari Cikgu Nuraini, perisian ini sangat sesuai untuk murid-murid pendidikan khas. Diharapkan program ini dapat diperluaskan lagi ke sekolah-sekolah lain. InsyaAllah Cikgu, insyaAllah. Boleh, ya, boleh. Kita cuba ya. Doktor, bukan saja pendidikan khas, PPKI sekolah menengah pun betul. Kelas peralihan sekolah menengah pun mohon, ya. Kita akan mempertimbangkan. Awal tadi saya nyatakan kan? Betul. Doktor, satu berita yang menggembirakan, ya. Kita sampai akhir sehingga November, kita dah lebih 400 orang cikgu dan 7,000 orang murid. Lebih 7,000 betul. Satu kejayaan yang sedang menggunakan. Sangat memotivasikan. Ya. Dan semua ini atas usaha cikgu kita. Cikgu untuk murid. Ya. So terima kasih cikgu. Ya, terima kasih cikgu. Bersesuaian dengan tema ataupun hashtag CDL juga. Cikgu bantu cikgu untuk murid. Ya. Cikgu bantu cikgu untuk murid. Ya, doktor, sebelum kita akhiri sesi ini, kita nak tengoklah, ya. Kita memang kalau Puan Ong kata, selalu Puan Ong kata, Dr. Zarina kata, guru-guru bahasa Melayu dan guru pemulihan khas di sekolah yang terlibat telah memanfaatkan. Tapi mungkin ada orang akan tanya, doktor, sejauh manakah, ya, modul pembelajaran PKHSTHBN dapat menyokong PDP bahasa Melayu sekaligus membantu murid meningkatkan penguasaan. Doktor, kami ada satu video 2-3 minit. Kita nak dengar, ya, pendapat guru, ya. Kita nak dengar pendapat guru. Seorang guru, Cikgu Yazid dari HKST Johor Bahru, cikgu Melayu yang mengajar di sekolah HKST dan seorang guru pemulihan khas. Doktor, kita dengar. Sebelum sementara you buka tu, I bacakanlah juga chat yang ada sementara Puan Ong ke ruangan itu. So, ada lagi Cikgu Nelson bin Ujin. Petang Puan, selamat petang lah tu. Then, apa katanya ni? Dia kata, bolehkah aplikasi ini digunakan di kelas perdana bagi mengatasi murid-murid yang berada dalam kelas? Boleh cikgu, tadi kita dah terangkan kan, kita dah menyatakan sebenarnya semua lapisan kelas, semua jenis kelas, termasuk sekolah menengah, kelas pemulihan. Sebenarnya, ya, dia menyokong PDP bahasa Melayu. Betul. Jadi boleh pakailah di mana-mana pun. Kan? Boleh. Puan Sazarina juga kata ni, tahniah atas pencapaian dan usaha PPD dan JPI. Terima kasih. Okey, kita boleh teruskan dengan kita pandangan daripada cikgu tadi. Ya, pandangan daripada cikgu, ya. Dua sekolah ini, dua orang cikgu dari dua sekolah ini terlibat dalam projek rintis, ya. Setelah 5 bulan, ya. Saya santai saja, doktor. Sebenarnya rakaman ini dibuat secara santai, tanpa edit, ya. Mari kita dengar. Salam sejahtera, saya Muhammad Yazid bin Muhammad, guru bahasa Melayu daripada SJKC Chong Publisher. Kami telah menggunakan modul pembelajaran program PKBM yang telah diberikan oleh pihak PPD. Saya dapati murid-murid sangat berminat dengan modul pembelajaran ini kerana ia menggunakan modul pembelajaran digital yang memaparkan bahan-bahan grafik yang menarik di samping penggunaan audio yang dapat memberikan murid minat dan memberikan mereka pendedahan dengan lebih baik tentang kosakata dan literasi asas dalam bahasa Melayu. Murid-murid menunjukkan minat yang sangat baik terhadap program ini
dan saya dapati mereka menunjukkan prestasi yang meningkat dari semasa ke semasa dalam penggunaan modul pembelajaran ini. Selain itu, saya juga menggalakkan murid-murid untuk menjalankan aktiviti yang telah dirangka dalam program ini seperti latihan, kuis, teka silang kata dan bermacam lagi aktiviti yang menarik semasa mereka di rumah. Kerana secara tidak langsung ini dapat memberikan mereka pendedahan tentang bahasa Melayu dengan lebih baik dan mereka dapat menunjukkan penguasaan yang lebih baik dari semasa dan ke semasa. Pada saya, ini merupakan inisiatif yang sangat baik kepada murid-murid berbangsa Cina kerana mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan melalui inisiatif ini mereka dapat mengembangkan dan menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Hong Jayi. Saya Cikgu Hong dari SJKC Cilu. Setakat ini saya setelah menggunakan modul PKBM mulai dari Februari 2020 sampai sekarang hampir sudah 4 bulan. Lepas tu, selepas menggunakan modul ini, saya mendapati murid pemulihan yang sangat lemah dalam penguasaan kemahiran membaca. Dia sudah dapat menunjukkan peningkatan dalam pembacaan. Contohnya ada perkataan semakin berangsur kepada perkataan, berfrasa, lepas tu ayat. Lepas tu dari segi penulisan juga mereka juga boleh membina sedikit ayat yang mudah daripada perkataan atau gambar yang diberikan. Jadi murid-murid pemulihan saya dia memang sudah boleh menguasai kemahiran menulis dan membaca disebabkan ada penggunaan modul PK ini. Sebab murid boleh akses dekat sekolah, lepas tu dia juga boleh akseskan diri di rumah. Jadi dia banyak dalam modul PKBM ini dia ada banyak grafik yang menarik. Dia dapat menarik minat murid untuk nak membaca. Lepas tu dia memudahkan ingatan mereka. Jadi ini sangat membantu mereka dalam pembelajaran. Yang ini merupakan salah satu platform digital yang memang dapat bermanfaat dan bermakna untuk murid dapat untuk belajar dan memudahkan pembelajaran mereka. Setakat ini saja. Terima kasih. Ya, Doktor. Kita dah dengar cikgu kita kongsikan ya, mungkin apa orang kata betul kot ya. Apa yang dikatakan oleh cikgu kita ya, sedikit sebanyak ya dapat membantu ya. Doktor, kita mula dengan inisiatif yang kecil-kecil ya. Okey. So melangkah ke hadapan ya. Memang banyak tadi doktor bacakan ada cikgu kata ada dialog ya. Memang hasrat kami ya untuk membangunkan modul. Mungkin pada tahun depan ya kita akan masukkan kita akan fokuskan kemahiran dengan bertutur. Kerana dalam buku teks memang buku teks dapat menterjemahkan kemahiran ini. Tetapi bila dalam PDP kemahiran dengan tutur dah jadi kemahiran baca. Dia jarang nak tutur. Dia ada dialog ya. Mungkin ada dialog contoh apa khabar? Khabar baik ya. So kemahiran berfikir juga. Maksudnya mungkin kita akan berangsur maju ke petikan pendek. Bukan sahaja baca ayat, tapi petikan pendek. Dan kami juga berhasrat untuk masukkan latihan pengayaan. Ya. Ada buku cerita digital. Ya. Kerana kita dapati bahawa murid kita sekarang ini jarang-jarang baca buku cerita bahasa Melayu. Jadi mungkin dengan adanya grafik, adanya audio, dia dengar, lepas tu kita bolehlah adakan pertandingan dengarlah ceritaku. Berdasarkan buku cerita digital, bolehlah murid bercerita. Ya. Itu boleh jadi satu pertandingan juga doktor. Dan kita akan memperbanyakkan aktiviti pembelajaran ya berunsur didik hibur. So
macam tadi saya cakap lah, memang channel yang sama dengan cikgu yang bagi komen tadi. Doktor, doktor, okey. Kalau kita tengok rumusan, doktor, kita dah sampai ke penghujung, ya. Kalau kita tengok rumusan, ya, perkongsian hari ini sebenarnya kita nak menyangkut hasrat, kita nak merealisasikan hasrat, ya, nak menyokong usaha KPM dalam meningkatkan tahap penguasaan literasi murid, ya, supaya mereka lebih bersedia dan yakin mengikuti pembelajaran di sekolah menengah. Itu hasrat utama kita, ya. Dan seterusnya, intervensi ini, ya, sebenarnya mampu menjadi sumber pendidikan. Ya, cikgu, sumber pendidikan, salah satu sumber pendidikan dalam menyokong PDP cikgu untuk meningkatkan keberkesanan PDP Bahasa Melayu. Ya, jadi modul pembelajaran ini bukan saja guna terhadap murid yang comel, murid pemulihan khas, no, tetapi untuk semua orang. Dan seterusnya, kita dapat satu gambaran, ya, yang sangat jelas bahawa gandingan kerjasama antara pihak berkepentingan dapat mewujudkan ruang dan peluang pembelajaran yang optimum. Sebab itu, kalau kita lihat pada mulanya kita ada sebut menyediakan, ya, kita nak wujudkan equity dan kualiti pembelajaran. Bila kita kata, kalau kita lihatlah, ya, mula-mula kita libatkan sekolah JKC, lepas tu kita ke HSK, ya, sekolah yang terpilih memang ada justifikasinya, ada kriterianya. Kita nak wujudkan ruang dan peluang pembelajaran yang optimal kepada semua murid, ya. Okey. So yang seterusnya, ya, kita harap, ya, perkongsian pada petang ini dapat membuka ruang kepada wakil pendidikan untuk memacu pendidikan digital seiring dengan perkembangan IR 4.0, ya. Kalau kita sebut saja pendidikan digital, ya, pembelajaran digital, padahal murid kita tidak tahu bagaimana nak log masuk sesuatu aplikasi digital, itu tak jadi, ya. So kita mula daripada usaha yang kecil pun tak apa. Semakin lama kita melangkah ke hadapan, ya. Okey. Ini doktor. Okey. Ini ialah perkongsian saja, sekadar nak menunjukkan kepada cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita hasilkan daripada tahun lepas, tahun 2021, kita selain daripada kami ini bangunkan modul ini dan mendapatkan kerjasama daripada pihak rakan strategik yang luar, stakeholder yang lain, kita juga mengambil peluang sebenarnya dalam membuat, dan kita ada data-data, maka kami telah membuat penulisan. Hasil daripada penulisan itu, kita telah membuat pembentangan di seminar nasional. Ini salah satu nak menunjukkan yang kita ada perkaitan. Bukan saja nak membantu kepada murid, tetapi untuk pembangunan profesionalisme kami juga kita buat. Dan kita hasilkan satu penulisan berjudul Equity dan Kualiti Pembelajaran via PKBM. Kita telah membuat pembentangan di Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan kali yang ke-29 di Institut Almuddin Baki, dan alhamdulillah pada sesi tersebut kami telah mendapat anugerah pembentang terbaik tempat pertama untuk saya dan juga Puan Ong, untuk Puan Ong dan juga saya. So ini sebenarnya memberi juga semangat kepada kami untuk nak terus buat. Itu sebabnya dah ada sekarang ke aras yang ketiga dan insya-Allah keempat, kelima dan yang seterusnya. Ini juga nak memberi juga pada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu supaya terus bersemangat untuk meneruskan pengajaran dengan baik dan pada waktu yang sama mengambil peluang untuk membuat penulisan, kajian dan sebagainya. Ya, betul. Doktor, mungkin pada tahun depan yang buat pembentangan itu mungkin terdiri daripada guru besar, cikgu kita, kan? Betul. Ya, kita haraplah kita dijemput untuk hadir sama. Ya. Okey, doktor, kita dah sampai ke ni, dah pukul 4.30 dan sampai ke slide yang terakhir. Ya, ada apa-apa soalan lagi tak, doktor? Setakat ni saya nampak tak ada soalan lah daripada Cikgu Lim Bi Ching ni. Dia ucapkan terima kasih lah, kata cikgu-cikgu dia
murid dia, ibu bapa juga menggunakan platform ini dan merasakan ini adalah satu yang sangat bermanfaat kepada anak-anak mereka. Ya, betul. Ada Doktor, yang tanya lah, dah patent kan ke belum? sudah. Dia memang platform itu tentu. memang ada copyright dia. Dan setiap gambar itu memang beli copyright dia. Ya, ada yang lukis, ada yang beli, ada yang pergi ke tempat itu tangkap gambar. Itu tim BM Learner yang buat. Bukan Puan yang buat. Ya, Puan bagi arahan je. Ya. Kita bagi sokongan ke arahan. Nanti Datuk Mendel marah dah. Beberapa orang guru juga mengucapkan tahniah termasuk Okey, doktor, saya ambil kesempatan ini kerana walaupun ini hasil inovasi kita, tapi tanpa sokongan ya daripada pihak PPD Bangsa Pudu tak dapat juga jalan ya. Jadi selain rakan strategik kita yang pengasas founder platform ini, Yayasan PM, ya, saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi terima kasih ya kepada tuan saya, bos saya ya, iaitu PPD Pegawai Pendidikan Daerah, PPD Bangsa Pudu iaitu Tuan Haji Azwar bin Hussein ya, yang sentiasa menyokong apa saja jalankan, ya, buatlah intervensi untuk membantu cikgu dan juga kepada Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Puan Nohana binti Hashim ya, sebab saya dalam sektor pembelajaran yang sentiasa menyokong ya, bagi sokongan, bagi galakan ya untuk tiada halangan ya doktor, kami nak hasilkan inovasi, nak turunkan ke sekolah, nak bantu sekolah, memang tak ada halangan daripada PPD Bangsa Pudu ya, dan harap ya intervensi ini akan memanfaatkan semua sekolah dan bagi sekolah lain yang berminat boleh hubungi tim BM Learner ya, hubungi kita. Type saja BM Learner. Dan doktor, ada tak share satu link video YouTube? Mungkin mereka lebih jelas. Doktor? Ong, saya tak pandai nak masukkan. Boleh tak Ong yang masukkan? Okey. Nanti sambil saya you buat tu, saya terus bacakan beberapa sebab ini kita dah melebihi 4:30, tapi saya rasa okey saja. Cikgu akan saya bacakan sambil you buat tu ya. Ucapan tahniah dari banyak cikgu yang ada, ramai cikgu ni, antaranya ialah dari Puan Ruslina Wati, Puan Maria Siva, Realme, saya tak tahu siapa, Muhammad Syahri, Emily Zamrud, Daphne, Nurhalizawati, Liz, SKDP, Pat Tiv, dari Lina, dari ramai, Nur Hayati Saleh, Adila, Azila Rosma, Chong, dari Lim. Ini semua mereka yang ada, antara mereka yang memang dah mengikuti, jadi mereka tahu apakah kebaikannya. Dan ada juga Nisa, Puan Nur Hayati ni, saya ibu kepada salah seorang pelajar. Dari kita ada ibu bapa, betul ucapkan ribuan terima kasih. Ni ibu merangkap cikgu ni. Sebenarnya dia dah dapat membantu kepada anak-anak murid mereka. Puan Ong telah kongsikan intervensi penguasaan kosakata bahasa Melayu di ruangan chat. Untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah video YouTube tu, lebih dapat satu gambaran yang lebih jelas lah. Ya, itu saja saya ingat doktor. Terima kasih doktor ya. Kita mungkin pada tahun depan kita ada satu tajuk lagi. Betul. Kita akan biasa ada sesuatu yang baru yang sesuatu yang baru. Contoh SKPM Quality Sekolah. Betul. Itu satu yang baru juga bagi kita. So cikgu semua saya ucapkan terima kasih ya. Kerana doktor, sebenarnya hari ini banyak sekolah ada majlis. Majlis, ya betul. Ya, mereka ada majlis. Tapi dalam restoran ada cikgu on handphone, makan sambil-sambil tengok handphone. Betul. Bagus ya. So terima kasih doktor sekali lagi, dan terima kasih pada cikgu semua yang sudi. Kita ada ibu bapa juga. Kita ada PIPG juga hari ini. Ya, PIPG dari sekolah yang terlibat juga. So harap tak mengapa, nanti mungkin boleh view, tengok lagi perkongsian sesi ini siri 67 ini melalui YouTube. Ya betul.
Melalui YouTube. Tuan-tuan, cikgu semua boleh pergi Connecting Dots Learning tu, pergi sana, kliklah video, carilah siri 67. Kita buat promosi sikit. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan pihak CDL, saya mewakili daripada pihak CDL mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan saya Puan Ong Lee Chu atas perkongsian yang sangat menarik, yang baik, yang di mana saya kira cikgu-cikgu semua boleh guna pakai nanti untuk membantu anak-anak kita yang memerlukan, murid-murid yang kita rasa memang di tahap 1, TP1, TP2, murid-murid yang memang belum boleh menguasai bahasa Melayu. Jadi kita berikan ruangan ini untuk mereka belajar secara beransur-ansur tetapi berterusan. Dan saya kira ini satu acara perkongsian yang baik kepada mereka, dan insya-Allah kita akan terus memberikan sesuatu yang baru pada masa akan datang. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang hadir pada waktu ini, kita telah kongsikan juga pautan kehadiran. Sila isi pautan kehadiran itu membolehkan tuan-tuan dan puan-puan menerima isi jail selepas ini di dalam email masing-masing. Baik, untuk minggu hadapan kita juga akan berkongsi satu lagi sesi bersama-sama dengan Cikgu Emily Safira Zamrod dengan tajuk The Secrets of Speaking English Confidently. Tadi kita cakap tentang bahasa Melayu hari ini. Pada minggu hadapan kita akan belajar pula macam mana nak bercakap secara confident dalam bahasa Inggeris yang akan dikongsikan oleh Cikgu Emily Safira, dan pautan untuk mendaftar juga diberikan di sini, dan saya yakin pada minggu hadapan kita sekali lagi bersama-sama dengan perkongsian yang menarik ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya minta semua buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar sebagai kita punya dokumentasi dan kenangan kita. Silakan cikgu bukalah gambar yang ada, kita nak ambil gambar. Puan Ong pun boleh tolong, Emily pun boleh tolong dapatkan gambar. Betul. Kita semua senyum sebab kita tak tahu kita berada di ruang yang mana. Jadi sepanjang sesi fotografi ini diambil, kena senyum sentiasa. Silakan. Kita bagi senyuman yang paling manis. So, kita jumpa minggu depan, Doktor. Baik, terima kasih pada cikgu-cikgu semua. Kita mengambil sedikit masa lebih tadi ini, tapi tak apa. Saya rasa satu perkongsian yang baik. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Ong Lee Chu atas perkongsian yang hebat ini. Walaupun berbangsa Cina, tetapi boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Terima kasih. Kerana saya belajar PK. Betul. Selamat berhujung minggu, insya-Allah. Kita pada minggu hadapan. Bye. Terima kasih. Saya nampak banyak kawan saya, Doktor. Ya, betul. Mereka bukan warga pendidikan pun. Kerana mungkin adalah berkaitan dengan pengajaran anak-anak mereka ke, kan? Itu satu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi.